Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ibu bapa, penjaga dan murid-murid SK Pintas Puding. Okey, hari ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu 3.0/2021. Okey, sebelum tu saya mewakili barisan pentadbir serta guru-guru serta seluruh warga SKPP ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada semua murid tahun 1 hingga tahun 6. Okey, jadi sama-samalah kita jaga SOP supaya sesi persekolahan yang akan dibuka tidak lama lagi menjadi lancar. Okey. Okey, sebelum tu kita berkenalan dulu sekali lagi dengan barisan pentadbir SK Pintas Puding. Okey, tak banyak yang berubah kecuali guru besar. Kita ada guru besar baru lah ya. Okey, guru besar kita adalah Cikgu Azman bin Haji Ayun. Okey, GPK pentadbiran masih Cikgu Abdul Rahman bin Darus. GPK masih saya, Cikgu Nurul Awatif binti Marazuki. Dan GPK Co-Curriculum, Cikgu Syahmi Azian bin Muhammad Ishaq. Okey, seterusnya kita ke panduan umum. Okey, objektif objektif bagi taklimat pada hari ini adalah okey, pertama, pengurusan sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan lancar. Kedua, persekitaran sekolah yang selamat bagi menjamin kesihatan dan keselamatan murid sepanjang mereka berada di sekolah. Dan ketiga, proses PDP dilaksanakan dalam keadaan yang selamat. Okey, sebelum kita isi kandungannya, okey, kita lihat beberapa tafsiran supaya kita lebih faham. Okey, yang pertama, penjarakan fizikal bermaksud jarak antara seorang individu dengan individu lain sekurang-kurangnya 1 meter dalam sebarang aktiviti. Kedua, bergejala bermaksud simptom awal COVID-19 iaitu sama ada mengalami demam. Okey, demam ni suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius. Batuk, selesema, sakit tekak atau sesak nafas. Okey, bilik PDP bermaksud bilik darjah lah ataupun bilik-bilik khas ya. Bilik isolasi, okey, kita akan gunakan bilik kesihatan kita sebagai bilik isolasi. Okey, okey, dia bersesuaian lah bagi menempatkan murid yang bergejala ataupun kontak rapat ataupun positif COVID-19 secara berasingan sebelum mendapatkan rawatan lanjut. Okey, kelima, kit ujian kendiri COVID-19. Okay, bermaksud kelengkapan bahan uji yang dilakukan sendiri oleh individu untuk mengesan jangkitan penyakit COVID-19. Okey, seterusnya kontaminasi silang bermaksud pemindahan mikroorganisma atau bahan cemar lain secara tidak sengaja dari satu permukaan atau bahan ke permukaan atau bahan yang lain. Okey, pelitup muka berganda bermaksud pemakaian pelitup muka kain di atas pelitup muka perubatan. Okey. Pesakit bermaksud murid, guru atau warga sekolah yang disahkan positif COVID-19. Vaksinasi bermaksud proses imunisasi dengan pemberian vaksin bertujuan untuk menghasilkan imuniti terhadap penyakit COVID-19. Vaksin lengkap bermaksud 14 hari selepas suntikan dos kedua bagi vaksin seperti Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac dan 28 hari selepas menerima suntikan vaksin seperti CanSino dan Johnson & Johnson. Okey, seterusnya kita ke peranan ibu bapa dan penjaga. Okey, pertama, memberikan kesedaran kepada anak atau anak jagaan tentang penjarakan fizikal sebelum, semasa dan selepas menaiki kenderaan. Kedua, menasihati anak-anak jagaan supaya tidak berjabat tangan. Okay, bersalaman lah bukan saja bersalaman, lagakan penumbuk ke, pegang-pegang ke, atau bersentuhan antara satu sama lain sama ada dengan guru, rakan-rakan atau orang sekeliling. Ketiga, menasihati anak-anak jagaan supaya sentiasa mengamalkan kebersihan sebelum dan selepas makan. Keempat, mematuhi sistem pergerakan pergi dan balik murid ke sekolah. Kelima, menggalakkan ibu bapa penjaga sendiri yang menghantar dan mengambil anak-anak jagaan. Okey, menggalakkan saja ya, tidak mewajibkan. Ketujuh, menyarankan ibu bapa penjaga menyediakan makanan dan minuman dari rumah untuk anak-anak jagaan bagi mengurangkan pergerakan dan kesesakan di kantin. Okey, ini pun hanya digalakkan ya, tiada paksaan. Dan ketujuh, memastikan anak-anak jagaan mengambil sarapan yang sesuai sebelum hadir ke sekolah. Okey. Kelapan, menasihati anak-anak jagaan agar tidak berkongsi makanan dan minuman dengan murid lain
Ke-9, menjaga kebersihan dan keselamatan anak-anak jagaan sebelum dan selepas pulang dari sekolah dengan kerap membasuh tangan dan mandi. Okey, terutamanya selepas balik sekolah nasihatkan anak-anak terus mandi. Ke-10, membantu pihak sekolah membuat tanda penjarakan fizikal dan mengawal pergerakan murid semasa datang, waktu rehat dan balik serta mengikut keperluan pihak sekolah. Dan yang terakhir, membantu pihak sekolah menyediakan pensanitasi tangan dan alat pengimbas suhu badan untuk kegunaan pihak sekolah jika mampu dan berkeperluan. Okey, jika ada sumbangan boleh hubungi guru kelas. Okey, tiada paksaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkara ketiga, iaitu pembukaan semula sekolah dalam fasa 4 PPN. Okey, seperti yang diumumkan, kita telah pun masuk fasa 4. Okey, jadi apabila fasa 4 Johor telah masuki fasa 4 PPN. Okey, jadi kita pun telah mendapat arahan. Okey, semua bagi sekolah rendah Okey, kita fokus kepada sekolah rendah lah. Okey, tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3 akan beroperasi pada 8 November manakala tahap 2 tahun 4, 5 dan 6 pada 14 November. Okey, tetapi kita perlu ingat bahawa sekolah kita enrollmentnya tinggi, ramai, jadi kita perlu buat penggiliran. Okey, jadi akan ada tahap 1 yang naik pada 8 November dan akan naik dan ada yang tidak, masih ber-PDPR. Sama juga dengan tahap 2. Okey, akan ada kumpulan yang naik pada 14 November dan ada yang akan kekal ber-PDPR. Okey, jadi seperti yang telah digariskan dalam garis panduan. Okey, penggiliran kehadiran murid dalam setiap kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan. Okey, anggarannya 50%. Okey, jadi cikgu telah susun, rasanya semua kelas dah dapat kumpulan penggiliran berdasarkan pilihan ibu bapa. Okey, dan mungkin ada yang perlu digerakkan ke kumpulan 1, kumpulan 2. Tak kisahlah, yang penting adik-beradik berada di kumpulan sama ataupun boleh hubungi cikgu lah macam mana kami. Tapi telah pun ditetapkan, tiada lagi perubahan. Okey, jadi seperti yang kita tahu, seperti yang saya maklumkan juga seperti tadi. Okey, contohnya kumpulan satu kelas ni ada 30 orang. Okey, jadi 50% anggarannya minggu pertama ni yang akan hadir ke sekolah. PDP ni maksudnya bersemuka lah Pembelajaran secara bersemuka. Kalau kelas ada 30 orang, 15 orang akan hadir ke sekolah. Lagi 15 orang pada minggu pertama persekolahan akan ber-PDPR. Okey, minggu kedua tukar pula. Okey, mana minggu kumpulan yang kedua ni akan bersemuka datang ke sekolah dan kumpulan yang datang sekolah pada minggu sebelumnya akan ber-PDPR. Okey, dia pun dah terangkan sini. Pada minggu pertama, murid kumpulan A akan belajar di sekolah manakala murid kumpulan B akan belajar di rumah. Okey, kita buat kumpulan 1 dan kumpulan 2 Pada minggu kedua, murid kumpulan B pula akan belajar di sekolah manakala murid kumpulan A akan belajar di rumah. Okey, pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran akan berlaku dalam 2 keadaan, iaitu PDP secara bersemuka, okey, yang tadilah saya cakap bersemuka, dan PDPR secara sendiri di rumah. Okey, murid yang mengikuti PDP secara bersemuka akan belajar mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, bagi murid yang berada di rumah, mereka akan melaksanakan PDPR dengan menggunakan bahan pembelajaran dan melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru. Okey, PDPR secara sendiri dilaksanakan bagi murid yang hadir ke sekolah secara bergilir kerana guru yang berada di sekolah perlu mengajar secara bersemuka. Di samping itu, guru juga perlu menjalankan tugasan lain seperti menjaga murid di dalam kelas pada waktu rehat, mengambil suhu di pintu masuk sewaktu murid datang ke sekolah dan mengawal pergerakan semasa datang dan pulang. Hal ini bertujuan bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standard dan keselamatan murid terjamin. Okey, jadi dah ada soalan-soalan berkenaan macam mana bila murid PDPR, ada tak Google Meet ke? Macam mana cikgu nak ajar? Okey, sebenarnya ini kuasa untuk cara untuk mengajar bagi murid-murid PDPR ni dipulangkan kepada guru itu sendiri. Kalau guru itu mampu dan ingin buat Google Meet, terpulang kepada guru itu. Kalau dia tidak dapat buat Google Meet,
guru itu akan bagi kerja-kerja melalui grup WhatsApp lah. Jadi kena cakna lah walaupun ber-PDPR perlu buat kerja yang diarahkan guru. Terpulang kepada guru tu nak bagi modul ataupun mungkin juga bagi quiz secara online. Okey, banyak sumber yang guru boleh gunakan. Okey, harap ni ibu bapa faham kalau guru tak dapat buat Google Meet atau sebagainya, kerana guru juga bertugas. Okey, daripada awal pagi, waktu rehat pun cikgu kena jaga murid, dan waktu balik jadi jadual cikgu penuh. Okey, 20 masa, 30 masa seminggu, dan juga perlu juga perlu bertugas dan juga perlu handle murid-murid PDPR. Okey, jadi kita harap semua pihak faham, dan jika ada sebarang isu boleh berhubung dengan guru mata pelajaran tersebut ataupun guru kelas lah ya. Okey, jadi bagi kita tengok pula tanggungjawab murid Okey, murid yang mengikuti PDP secara penggiliran perlu hadir bergilir-gilir. Okey, ikut jadual lah Okey, mendapatkan bahan, tugasan dan penjelasan daripada guru mata pelajaran untuk PDPR secara sendiri di rumah. Merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru, menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru, dan membuat persediaan untuk sesi PDP secara bersemuka di sekolah pada minggu berikutnya. Okey, ibu bapa, bagaimana ibu bapa boleh bantu dan berjaga? Okey, memastikan anak-anak jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan oleh pihak sekolah. Okey, jadi pastikan betul-betul minggu mana yang anak perlu hadir. Harapnya tiada kesilapan ya. Dan memastikan anak-anak jagaan melaksanakan tugasan aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan oleh guru. Membantu anak-anak jagaan mendapatkan maklumat berkaitan dengan sesi PDPR secara sendiri bersama-sama guru ataupun arahan tugasan kerja rumah yang diberikan guru. Berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran anak-anak jagaan seperti jadual waktu atau perkembangan pembelajaran. Menyokong pembelajaran anak-anak jagaan dengan memberikan motivasi dan memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Okey, jadi inilah jadual penggiliran murid ke sekolah. Okey, surat juga telah diedarkan melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Okey, jadi saya cerita sikit lagi supaya mungkin ada yang tak berapa jelas kan. Okey, jadi pada minggu pertama iaitu minggu 38 lah persekolahan, iaitu pada tarikh 8/11, hari Isnin 8 ni. Okey, selepas cuti Deepavali, hari Ahad belum buka sekolah lagi. Hari Isnin 8/11. Okey. Tahap 1 iaitu tahun 1, 2, 3, kumpulan yang akan hadir ke sekolah adalah kumpulan 1. Kumpulan 2 berada di rumah. Okey, semak balik kalau kumpulan mana anak-anak tuan-tuan berada. Okey, bagi tahap 2 belum naik. Semua tahap 2 berada di rumah PDPR. Okey, untuk minggu yang ini. Okey, bagi 14, 11 hingga 18, 11. Okey, masa ni semua dah mula naik. Tahap 2 pun dah mula naik ke sekolah. Dan kumpulan yang hadir ke sekolah adalah kumpulan 2. Okey, dan kumpulan 1 kekal berada di rumah. Okey, minggu ke-40, 21, 11 hingga 25, 11. Sama juga, semua dah mula naik. Bergilir pula. Kumpulan 1 pula yang akan naik ke sekolah. Okey, datang ke sekolah. Lagi kumpulan 2 akan PDPR di rumah. Okey, minggu yang 28 bulan 11 hingga 2 bulan 12 ni, okey, kumpulan 2 pula bergilir kumpulan 1 di rumah. Dan minggu terakhir untuk tahun inilah sampai bulan 12 sebelum kita bercuti selama lebih kurang 3 minggu. Okey, kumpulan 1 akan ke sekolah, kumpulan 2 akan berada di rumah. Jadi saya harap perkara ini jelas. Okey, cuba fahamkan. Okey, jika masih ada keraguan boleh tanya pada guru kelas.